Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada petang yang mulia ini kita seperti mana yang kita telah pun janjikan, kita ingin untuk mengisi akan waktu-waktu kita khususnya pada keadaan-keadaan yang kita hadapi sekarang ni. Jadi kita mungkin kat rumah, kalau ada pelajar-pelajar sekolah yang sekolah yang terpaksa meninggalkan sekolahnya kan, untuk untuk dalam keadaan PKPB ni kan, sekolah tutup kemudian sambung di sekolah. Jadi ini masalahnya adalah akan berlakulah kita kata pula. Tak, ini yang ini ada masalah ni. Baik, Assalamualaikum. Agak-agak macam mana suara okey? Tu yang ada masalah sikit audio, maklumlah kita pun keadaan-keadaan sekarang ni. Baik, insya-Allah seperti mana kita janjikan pada pukul 3 petang insya-Allah kita akan buat satu kelas pengajian yang santai. Kemudian kita kata lebih asas dan mudah insya-Allah sama-sama untuk kita memahami asas-asas di dalam Islam ini insya-Allah. Khususnya dua subjek yang kita ketengahkan dulu awal-awal ni insya-Allah. Yang pertama adalah tiga lah ya, fiqh ataupun fiqh. Yang keduanya adalah kelas Al-Quran, dan juga yang ketiganya adalah sirah yang merujuk kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi seperti mana dalam jadual tu, kalau kita tengok daripada Isnin sampailah hari Jumaat, insya-Allah kita akan ada pengisian selama 20 minit ataupun lebih kurang setengah jam lah kita kata. Kita akan ambil masa khususnya untuk anak-anak kita yang sekarang ni berada di rumah. Mungkinlah mereka ikuti kelas-kelas secara online daripada sekolah-sekolah mereka. Tapi mungkin yang mereka cover tu banyak lebih kepada subjek-subjek umumi kita panggil, macam bahasa Inggeris, matematik, sejarah dan sebagainya. Jadi dalam pengajian-pengajian Islam ni mungkinlah kita kata macam mana anak-anak pergi sekolah agama tak boleh dan sebagainya. Jadi kalaulah dapat kita sama-sama ikuti kita punya siri ni, insya-Allah mudah-mudahan anak-anak kita juga bersama kita juga akan dapat memahami tentang Islam, tentang fiqh, tentang Al-Quran, dan juga daripada sirah Nabi Muhammad SAW insya-Allah bersama-sama. Jadi itu yang kita akan bahaskan sebagai mukadimah pada hari ini. Hari ini permulaan hari yang kita sama-sama bincangkan. Jadi insya-Allah yang kita akan bahaskan adalah fiqh. So ada orang tanya, kenapa, apa maksudnya? Sekarang ni kita kata pasal syariat lah. Jadi ada orang kata, kenapa kita kena ikut syariat? Yang tu yang kita nak tahu tu, apa itu syariat, kan? Ada orang kata syariat dipanggil kan. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil asy-syariah. Syariat. Jadi ada orang tanya, kenapa kita nak ikut syariat, kan? Apa itu syariat? Syariat itu kalau kita senang nak faham lah, kita kata jalan. Jadi kenapa kita kena ikut jalan ni? Jalan ni siapa yang bentuk? Jalan ni Allah Subhanahu Wa Taala yang tunjuk kita. So kita perlu ke jalan ni, mesti kita kenal jalan. Kita nak pergi mana-mana pun kita kena tahu jalan. Kalau tidak macam mana? Kita sesat, tak sampai ke tujuan, kita tak sampai matlamat. Begitulah dalam kehidupan kita ni, adik-adik ya. Kita ni kena ikut jalan yang betul. Kita kena ikut jalan sampailah kita ke tujuan dia. Apa matlamat dan tujuan kita nak berjalan ni? Iaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu sebab apa? Sebab kita ni hidup kat dunia ni sekejap je. Sementara je. Adakah setelah kita mati berakhir semua sekali? Tak. Kita akan ada lagi yang disebutkan kehidupan setelah itu, iaitu kehidupan akhirat dipanggil, ataupun dipanggil dengan akhirat. Akhirat, ini lebih complicated lagi, lebih macam-macam lagi. Sebab tu dalam kehidupan ni kita kena ikut syariat, ikut jalan yang telah pun diturunkan oleh Allah. Allah yang tunjuk kita, iaitu Allah yang pandu kita,
melalui contoh tauladan dan petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang itu nama syariat. So kita kena ikut syariat tak? Kena ikut syariat lah. Sebab apa? Sebab kita hamba Allah SWT. Kalau kita tak ikut, maka kita akan sesat. Apabila kita sesat, maka kita akan tak dapat ridha Allah, kita dapat murka Allah. Dapat murka Allah, kita akan diazab dalam neraka yang begitu panas. So itu yang kita nak ikut syariat. Jadi apabila kita nak cerita syariat, syariat lebih besar lagi. Syariat ni termasuklah akidah, termasuklah disebutkan dengan tasawuf atau akhlak. Tapi yang kita nak khususkan perbahasan kita adalah fiqh. Yang kita nak cerita ni tentang fiqh ni. Ataupun kita sebut dalam bahasa Melayu, kita panggil fiqh lah. Baik. So kita nak tanya juga apa dia fiqh tu? Sekejap Apa makna fiqh? Baik, fiqh ni maknanya kalau ikut dari segi sudut bahasa dia adalah al-fahmu, dia panggil. Al-fahmu. Apa al-fahmu ni? Kefahaman. Maknanya fiqh ni sebenarnya nak bagi kita faham, nak bagi kita ilmu. Itu yang dimaksudkan fiqh. Sebab tu ketika Nabi doakan kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas ni dia Nabi doakan dia masa kecil apa? Allahumma faqihhu fid din. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah ni kalaulah boleh selalu doakan anak macam tu. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikan dia kefahaman dalam agama ni. Sebab kalau faham agama ni, selamat. Dunia dan akhirat selamat. So itu nak maksud daripada al-fiqh ni ataupun fiqh, iaitu kefahaman. Yang secara maksud yang boleh lebih lengkap adalah kefahaman atau ilmu tentang hukum hakam. Apa hukum hakam? Iaitu hukum hakam syariat secara amali, secara praktikal. Dia lebih kepada praktikal lah. Dia ada yang kadang-kadang tu yang namanya ilmu ihsan, lebih kepada dalaman kita, batiniah kita, apa yang ada dalam hati kita. Tapi yang namanya fiqh ni lebih kepada praktikal, lebih kepada amali, iaitu hukum hakam yang lebih kepada praktikal daripada dalil-dalil yang telah pun didatangkan. Baik, apabila kita kata hukum hakam, bermakna fiqh ni nak cerita tentang hukum hakam lah. Yang ni yang kita nak belajar ni. Hukum hakam ni iaitu 5 perkara yang biasa kita tahu, iaitu wajib. Kita kata hukum hakam, hukum 1, wajib. 2, sunat. 3, harus. 4, adalah makruh. Dan yang kelima adalah haram. Inilah yang kita nak bahaskan ni dalam fiqh ni. Kenapa yang kita kena ada ni? Ini panduan kita dalam kehidupan. Senang. Kalau kita dapat tahu yang ni, kita senang hidup. Kita senang dalam kehidupan kita. Apa itu wajib? Yang tu yang kita nak kena tahu. Yang ni yang kita nak bahaskan ni. Wajib ni maknanya sesuatu yang kita buat, yang wajib kita buat. Maknanya kalau kita buat, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, kita berdosa. Itu wajib. So kalau dia kata ini, nanti kita akan bahas di PHK, oh ini wajib, maknanya kita mesti buat. Kalau tak buat, berdosa. Kalau kita buat, dapat pahala. Pahala ni apa dia? Pahala ni jadi sebab untuk kita dapat ridha dan rahmat Allah. So kita nak kena selalu dapatkan pahala ganjaran. Dosa ni apa? Dosa ni kalau kita buat, kalau ada dosa, Allah marah kat kita. Kalau Allah marah, maka Allah akan azab kepada kita. So ini yang disebutkan wajib. Wajib ni apa yang kita buat, apabila kita buat, kita dapat pahala. Apabila kita tinggalkan, kita berdosa. Nanti kita akan pergilah, nanti kita akan bahaskan semua nanti. Oh ini wajib. Itu maknanya kita dengar, oh wajib. Maksudnya mesti kena buat. Kalau tak buat, berdosa kita. Kalau kita buat pula, dapat pahala pula. Baik. Kemudian sunat ataupun sunnah, disebutkan sunat, iaitu sesuatu yang kalau kita buat, kita dapat pahala. Kita buat, dapat pahala, alhamdulillah. Kalau kita tinggalkan, tidak dapat apa-apa.
Sunat apabila kita buat kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan tak dapat apa-apa. So kalau ada orang kata, ini apa hukum dia? Ni sunat. Ni sunat. Maknanya kita kalau kita betul-betul orang yang nak dapatkan ridha Allah, nak cepat-cepat dapat pahala banyak, kita banyak-banyakkan perkara yang sunat. Walaupun kalau kita tak buat, okey, tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita buat, itu adalah bonus kepada kita. So ini sunat. Yang ketiga harus. Harus ni kalau kita buat tak dapat apa-apa, kalau kita tinggalkan pun tak dapat apa-apa. Maksudnya harus saja hukum dia. Maknanya apa ni hukum dia? Harus. Bermakna kita boleh je nak buat. Kita boleh je nak tinggal. Tidak memberi kesan pun apa-apa kepada kita. Yang keempat makruh. Makruh ni apa? Perkara yang dibenci. Tapi kalau makruh ni maksud dia sesuatu yang kalau kita buat tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita tinggalkan, kita tak buat yang makruh ni, kita dapat pahala. So ini macam mana ni? Makruh kita tinggalkan, dapat pahala. Makruh je buatlah. Kalau makruh je dan kita buat, walaupun dia adalah yang kita tak dapat apa-apa, okey je, tapi tetap juga perkara itu perkara yang tak baik sebenarnya. Sebab makruh asalnya maksudnya yang dibenci, yang tak disukai, yang tak disukai oleh Allah. Tapi dia boleh, dia maknanya taklah sampai tahap berdosa. Itu namanya makruh. Yang kelima adalah haram. Itu jelas, iaitu kalau dilakukan berdosa dia. Tapi kalau ditinggalkan, ini kenapa tak buat? Haram hukum dia. Kita dapat pahala kita tinggalkan. So dalam kehidupan kita ni kita banyak dapat pahala sebab kita selalu ini apa ni, makan ni haram. Yang ni kita tak boleh buat, haram. Kita tinggalkan dia, kita dapat pahala. So yang 5 perkara inilah yang kita akan bahaskan di dalam fiqh. Yang kita nak bahaskan dalam fiqh ni, yang kita akan sama-sama jumpa tiap-tiap hari ni insya-Allah mengikut jadual yang kita telah aturkan ni, adalah berkaitan tentang hukum hakam secara praktikal insya-Allah, yang mana kita sama-sama akan bahas dan bincangkan secara mudah. Jadi kita akan mulakan nanti insya-Allah di dalam perbahasan ini kepada perkara yang utama dululah. Khususnya di antara perbahasan utama kita adalah rukun Islam tu, yang di dalamnya itu ada daripada yang disebutkan daripada syariat-syariat praktikal, khususnya berkenaan dengan ibadah-ibadah seperti solat, seperti puasa, seperti zakat dan seperti haji. Tapi kita akan fokuskan insya-Allah pada masa yang kita pun tak tahu sampai bila kita akan berterusan ni, tapi kita akan cuba cover yang lebih utama dulu adalah berkaitan dengan solat lah. Jadi apabila kita nak cerita pasal solat, maka kita akan bicarakan daripada awal-awal daripada pembangunan solat tu, yang biasanya akan dimulakan dengan at-taharah, iaitu penyucian ataupun kita panggil bersuci dulu. Jadi ini yang kita akan bahaskan. So dalam perkara itu akan ada yang disebutkan dengan hukum hakam daripada perkara-perkara tersebut, yang boleh nanti kita akan fahamkan, kita semua akan faham dan adik-adik semua akan lebih mudah untuk faham supaya kita dapat untuk laksanakan. Jadi kita kena pastikan yang ni lah dalam kehidupan kita ni. So kalau adik-adik kata, kalau sekiranya dia katakan apa hukum dia ni wajib, so kita dah faham dah, wajib saya mesti buat. Jangan sampai ditinggalkan, kerana kalau tinggal kita berdosa kita. Dan kalau kita buat pula dapat pahala. Yang ini semua ni kita perlu untuk fahami. Ini yang kita akan bahaskan di dalam fiqh yang kita akan bersama dalam seminggu ni 2 kali insya-Allah. Kemudian ada 2 kali lagi ataupun 2 hari yang insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, adik-adik semua akan bersama dengan Ustaz Azian bin Man di dalam belajar berkaitan dengan Al-Quran, kerana dia ahlinya. Dan insya-Allah setiap hari Jumaat insya-Allah kita akan bersama di dalam satu pengajian perbahasan tentang sirah. Sirah ni kita akan cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin masa sirah tu kita panggil santai. Kita akan bicarakan tentang Rasulullah SAW. Dan program ini kita lakukan
untuk sama-sama kita mengisi waktu. Kenapa satu, ada orang tanya, kenapa pada pukul 3 petang? Satu, kenapa kita pilih pukul 3 petang? Sebab pada pukul 3 petang ni jarang ada kuliah. Saya rasa lah. Jarang ada kuliah. Biasanya duha ada kelas. Kemudian nanti mungkin lepas asar ada rohah dia panggil. Biasanya ada pengajian. Lepas maghrib jangan ceritalah. Yang kita katakan sekian banyak daripada para asatidah, ustaz-ustaz yang memang dia buat live dan kita boleh untuk ambil faedah. Jadi kita pilih pukul 3 ni kerana jarang ada kelas di situ. Satu. Yang keduanya, kerana kita nak supaya dapat untuk anak-anak ni masa waktu siang ni mengambil daripada faedah-faedah ni. Biasanya kalau maghrib ni kadang-kadang mungkin berebut dengan ibu dan ayah. Ibu ayah nak dengar Habib Ali, nak dengar daripada pengajian-pengajian guru ini dan sebagainya, yang mungkin pengajian mereka lebih tinggi, sangat tinggi. Dan mungkin anak-anak kita boleh kita ikut sertakan, bagus. Cuma kita kadang-kadang kena add on dia panggil, kena terangkan lebih lagi. Mungkin apa itu maksud Habib cakap tu, apa yang ustaz cakap. Tapi yang ini insya-Allah mudah-mudahan dapat kefahaman yang mudah kepada mereka. Yang seterusnya, yang kenapa kita pilih juga dengan kadar waktu yang sangat singkat lah. Sebab memang begitu. Mengaji ni kadang-kadang terlalu panjang. Dia dah mula lost. Satu. Yang keduanya, waktu ni kalau panjang sangat pun, dia bukan jadi mata tu makin buka, kadang-kadang tu dah semakin mengantuk, apalagi dah baru lepas makan pula, Allahu Akbar, nak hujan pula, renyai-renyai sedapnya kalau nak tidur. So kita ambil masa sekejap je, bagi segar sekejap, bagi faham betul-betul, kemudian nak rehat boleh rehat. Jadi itu yang kenapa kita pilih pada pukul 3 petang ni. Yang mungkin ada di antara kita, kenapa pukul 3, kenapa tak pukul sekian dan sebagainya. Jadi kalau kita nak ikut masa orang yang minta ni, sampai bila pun kita tak akan dapat untuk buat. Jadi kita pilih pukul 3 sampai 3.30 insya-Allah, atau 3 tanggal 3.20, 3.30 lah insya-Allah, yang kita akan bahaskan 3 perkara, iaitu fiqh dan juga Al-Quran dan juga sirah insya-Allah, yang kita akan buatkan sepanjang 5 hari daripada Isnin hingga hari Jumaat. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, adik-adik yang rahmati oleh Allah, besok hari Selasa, kalau ikut jadual yang kita telah pun sampaikan, kita sebenarnya adalah pengajian Al-Quran. Tapi saya minta akan bincang dengan Ustaz Azian, sebab hari Rabu ni saya terpaksa buat rawatan gigi, minta maaf, pada pukul 2 petang. Jadi saya rasa mungkin takut nanti akan menyebabkan tak sempat untuk nak start pukul 3. Saya pun tak tahu macam mana rawatan tu, entah saya boleh bercakap dulu ke ataupun kena rehat. Jadi saya nak minta tukar. Besok Selasa kita akan sambung fiqh insya-Allah. Jadi besok kita akan masuk bab taharah insya-Allah. Kita akan mulakan perbahasan kita. Jadi Ustaz Azian akan gantikan pula pada hari Rabu dan Khamis. Jadi hari Jumaat macam biasalah, sirah insya-Allah kita sama-sama. Jadi kita nak suruh supaya dapat ajak ramai-ramai. Sebab kita nak buat ni bukan kita nak minta apa-apa, kita nak minta supaya hadir, dengar, faham, dan mudah-mudahan dengan kefahaman tu kita akan dapat memahami kepada syariat Islam ni, walaupun yang disebutkan dengan fiqh dulu, tapi dapat kita praktikkan dan kita laksanakan, dan kita tahu kewajipan-kewajipan kita, dan supaya kita faham, sehingga dengan sebab tu keluarga kita akan bahagia. Kalau anak kita, kalau keluarga kita tahu yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana harus, yang mana makruh, yang mana haram, bahagia rumah tangga kita. Kadang-kadang tu kita dalam rumah tangga kita ada undang-undang. Dalam masyarakat kita ada undang-undang, dan negara kita ada undang-undang. Tapi undang-undang Allah SWT yang membawa kebahagiaan. So dengan ini kita tahulah maknanya syariat itu namanya undang-undang Allah. Allah yang telah pun turunkan undang-undang dia. Ada insan agung yang telah pun ajarkan kita secara praktikalnya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita ni disuruh untuk ikut, untuk kita mengikuti syariat tersebut. Jadi ini yang kita akan faham. Baik. Jadi kalau ada soalan-soalan yang mungkin nak ditanya, boleh bersama di dalam Facebook ni. Bolehlah kalau kita nak, kita panggil apa? Saya pun nak istilah nak message ataupun nak tanya. InsyaAllah kita akan cuba untuk jawab dalam kelas-kelas kita, supaya kita sama-sama dapat kefahaman yang jelas daripada sesuatu perkara tersebut. Maklumlah, saya ni biasa kadang-kadang bercakap dah
lebih banyak bercakap dengan orang dewasa. Jadi bahasa-bahasa tu kadang-kadang kita bahasa-bahasa yang mungkin agak tinggi, kadang-kadang tu terlalu, so nak rendahkan tu memang ada satu usaha yang perlu saya sendiri belajar. Tapi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi tu mudah untuk kita faham. Saya cakap tadi tentang asas je dulu, iaitu kita cerita pasal syariat dulu. Kita ulang balik, syariat itu adalah merupakan jalan yang dibentuk. Yang dibentuk, siapa yang bentuk jalan tu, yang tunjuk jalan tu? Allah SWT. Allah yang tunjukkan jalan. Sebab Allah jadikan manusia ni, sebab Allah nak masukkan kita dalam syurga ridha dia, maka Allah bagikan kita syariat, bagikan kita jalan yang lurus untuk kita sampai kepada Allah. Jangan kita pergi ikut jalan lain. So kalau kita nak ikut jalan ni, kita kena mengetahui tentang syariat tu. Dan Allah SWT bukan hanya turunkan Al-Quran untuk pandai-pandailah kamu, tak. Allah turunkan yang disebut, kata utuskan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang telah pun tunjukkan kepada kita dan contohkan kepada kita. Sebab tu sumber syariat ni pada dasarnya ada dua yang paling asas, tetapi ianya disebutkan 4, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi itu yang kita akan dia akan berlega dalam keadaan fiqah ni. Hukum hakam ini yang telah dikeluarkan oleh para fuqaha, para ulama kita, sehingga menjadi 5 hukum ni adalah daripada sumbernya Al-Quran, daripada Sunnah, daripada Ijma', daripada Qiyas. So jangan kita, macam mana boleh kata ni wajib? Kenapa dia jadi sunat? Kenapa harus? Semuanya sumber Al-Quran dan Sunnah. Macam mana difahami? Para ulama memahaminya daripada sumber itu berdasarkan daripada ijtihad mereka, daripada mereka istinbat, keluarkan hukum daripada Quran dan Sunnah, daripada ijma' dan juga qiyas. Itu sumber dia. Jadi itu yang kita nak sama-sama fahami di dalam perbahasan ini. Okey? Boleh agak-agak, boleh ikut semua insya-Allah. Jadi besok insya-Allah lebih menjurus kepada permulaan dari perbahasan kita, yang mana kita lebih kepada hukum, kepada fiqh. Jadi insya-Allah apabila kita cerita pasal fiqh, dan kita akan mulakan dengan at-taharah. Disebut taharah, iaitu at-taharah. Bersuci ni. Kenapa yang kita nak cerita pasal bersuci dulu ni? Itu ada orang tanya. Besok ni kita nak cerita ni, taharah ni, bersuci ni. Sebab semua perkara berkaitan dengan kesucian. Ini Islam agama suci. So semua perkara berkaitan dengan kesucian. Kita nak ibadah pun, kita kena bersuci dulu. Kita kena bersih. Kalau tak bersih, ada kalanya yang disebutkan tidak sah ibadah kita. So kita nak ikut kepada hukum hakam. Wajib salat, kan? Kita wajib puasa, kita wajib itu dan ini, tapi tak suci. Sedangkan syarat wajib sah untuk kita nak ibadah tu, kita kena suci dulu. Jadi sebab tu penting untuk kita bicara tentang taharah ni, tentang bersuci ni. So ini yang kita akan bahaskan besok insya-Allah di dalam bab ni, iaitu tentang at-taharah, iaitu bersuci. Nanti kita akan ceritalah tentang air, kita cerita tentang, minta maaf, istinja, bercebok. Kena bercebok, kena bercebok. Kalau tak bercebok, maka kita sedang menanggung najis. Kita akan bicara tentang hadas, kita akan bicara tentang najis-najis. Ini semua kita kena faham, kita kena tahu. Supaya apa? Barulah dengan sebab itu sempurnalah penyucian kita. Mana bersuci kita tu betul. Apabila betul lah kita bersuci, maka amal-amal ibadah kita ini akan sempurna dan menjadi sah. Itu sebabnya kita akan membicarakan tentang at-taharah. Jadi besok insya-Allah, kalau ada orang tanya, Ustaz Habib pakai kitab apa? Kita tidak merujuk kepada kitab tertentu. Sebab biasanya pengajian dengan kitab ni ialah kita memang biasa mengaji dengan kitab tu sangat terbaik. Tapi kerana kita nak buat asas-asas yang lebih santai dan lebih open, so kita akan tidak ada kitab khusus yang kita sebutkan dalam pengajian kita ini. Tapi sudah tentulah rujukannya adalah kitab-kitab fiqh lah. Baik itu dari kitab-kitab asas seperti Safinatun Najah, seperti Risalah Al-Jami'ah, begitu juga daripada kitab-kitab yang lain daripada itu, Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab Al-Minhaj dan sebagainya,
yang kita sendiri insya-Allah kumpulkan maklumat itu untuk kita sama-sama letakkan dia dengan kefahaman yang lebih mudah. Itu saja. Kalau kita rujuk kitab kadang-kadang jadi complicated juga kan. Jadi yang penting bukan kitab apa kita nak rujuk. Yang penting kat kita itu ada buku yang kita nak catat. Itu lebih baik. Sebab apa? Sebab biasanya asas kepada ilmu itu, kerana ilmu ini adalah jihad fi sabilillah. Man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, walaupun sekarang ni tak keluarlah, duduk dekat depan je, tapi dikira kita sedang menuju menuntut ilmu ni, maka kita sedang berada di jalannya Allah SWT, sedang berjihad fi sabilillah. Sebab tu kalau berjihad ni mesti ada senjata. Senjata orang menuntut ilmu ni ada dua perkara yang sangat penting, iaitu pen ataupun pena dan juga kertas ataupun buku. Untuk apa? Untuk kita catat. Kenapa pentingnya catatan tu? Sebab catatan ni membantu kita untuk kita ingat. Ada orang kata saya boleh ingat je, saya tak catat pun boleh ingat. Betul, tetapi kita manusia tak sepi daripada lupa, dan juga tak sepi daripada keliru. So dengan catatan itu kita akan lebih dapat untuk merujuk kembali daripada itu. Itu yang kita akan, yang perlu untuk ada kalau sekiranya kita belajar. So kalaulah boleh anak-anak kita ni kita kumpulkan pada waktu ni, insya-Allah kita sama-sama duduk, ibu ayah pun duduk sekali lah kalau ada tidak ada kerja-kerja yang lain, dan juga tak keluar bekerja, duduk dalam masa setengah jam insya-Allah sama-sama duduk fahamkan. Dan setelah ni boleh buat, kita panggil bengkel, kan ada orang kalau macam ada buat modul-modul dan sebagainya, biasanya lepas tu mereka akan buat bengkel-bengkel apa? Perbincangan semula. Faham tak? Apa dia yang kamu faham daripada tu? InsyaAllah lebih membawa kemantapan kepada kita di dalam memahami ilmu. Ini asas-asasnya, insyaAllah. Jadi, terima kasih kepada semua kerana berikan perhatian kepada program ini. Boleh war-warkan lagi, sebar-sebarkan lagi. Kita masih lagi dalam peringkat permulaan lagi, insyaAllah. Jadi boleh ramai lagi yang turut serta. Kita buat ini secara percuma kepada semua untuk sama-sama. Ini adalah merupakan daripada sedikit apa yang kita boleh berkongsi manfaat, khususnya juga sebenarnya yang ada depan saya ni, keluarga saya sendiri, yang mereka juga sebenarnya ikut dalam pengajian ni. Jadi sama-sama juga saya nak ajak kepada tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, adik-adik semua pun sama-sama dengan keluarga saya untuk sama-sama mengikuti pengajian ini, insya-Allah. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada apa-apa komen, ada komentar yang boleh untuk membina lagi, penambahbaikan, sila beritahu, dan insya-Allah kita sama-sama jumpa esok. Saya sebutkan tadi, kenapa saya kata esok, sebab saya terpaksa untuk mengisi esok tukar pada hari Rabu, khusus kerana saya terpaksa buat rawatan gigi. Jadi doakan kepada saya, insya-Allah. Jadi esok saya akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dan juga adik-adik semua. Cuma lusa, maknanya hari Rabu, insya-Allah Ustaz Azian, dan hari Khamis pun Ustaz Azian juga, insya-Allah. Hari Jumaat ni special. Hari Jumaat kenapa kita ambil sirah ni? Sebab Jumaat memang disuruh untuk kita banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kita akan cerita tentang sejarah Nabi. Dan pesanan terakhir sebagai faedah untuk kita sama-sama, apa lagi yang saya nak praktik selain daripada ilmu yang saya belajar ni, saya nak ajak untuk sama-sama kita mulakan semua perkara yang kita buat yang baik-baik ni dengan bismillah. Jadi kita mula bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, makan bismillah, minum, bergerak, nak naik, nak turun, ucapkan bismillah, paling kurang bismillah. Okey, kalau yang bagus bismillahirrahmanirrahim, masya-Allah. Tapi tak apa, bismillah, bismillah, bismillah. Insya-Allah barakat, dipanggil barakah kehidupan kita. Semua kita buat ni dapat keberkatan daripada Allah Taala. Boleh insya-Allah. Jadi besok maknanya dah banyak sekian bismillah dah kita sebutkan. Itu saja. Kita jumpa lagi esok insya-Allah pada pengajian, sambungan pengajian kita, kelas kita insya-Allah. Hadza wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.